اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد، Alhamdulillah, terima kasih pada saf pimpinan Masjid Shirin Umar Al-Khattab, Al-Fadhil Tuan Imam, seterusnya JK pimpinan saf terkedepan frontliner bagi Masjid Shirin Umar Al-Khattab, dan yang paling diutamakan saudaraku muslimin, mukminin, muslimat, mukminat yang ada pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga kita sama-sama berniat i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bermohon kepada Allah, moga-moga pertemuan kita pada malam ini termasuk di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia, sehingga kita pada malam ini diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman, sampailah menginjak masuk ke malam yang keempat bagi bulan terakhir untuk tahun 1441 Hijriah, 4 Zulhijjah 1441 Hijriah. Justru tidak ada satu pun ucapan yang lebih mulia melainkan kita memperbanyakkan selawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita bila mana memperbanyakkan selawat ini juga paling tidak, paling kurang pun menjadi asbab musabab, insya-Allah biiznillah kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu wasallam wa barak alaih. Baik, tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan izin dan ruang serta peluang kepada kita melalui iradah dan inayahnya. Kita dikumpulkan pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita merenung sejenak perjalanan kehidupan kita dalam beberapa waktu belakangan. Antaranya yang paling awal adalah selepas daripada
bermulanya PKP yang pertama 18 Mac 2020 sehinggalah pelaksanaan PKPP yang bermula pada sekitar 10 Jun 2020 sampailah ke malam ini. Wallahu ta'ala alam, kita tidak mengetahui sampai bila perkara ini akan berlarutan dan berlanjutan. Justru antara perkara yang paling besar dan paling utama, bagaimana sifat dan sikap orang yang beriman di saat dia berhadapan dengan sebarang jenis wabak ataupun pandemik. Antara benda yang kita akan kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini adalah satu hadis yang dibawakan jalur riwayatnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Kata Sayyidah Aisyah, dan hadis ini dipetik daripada kitab Fathur Rabbani fi Tartib Al-Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, di dalam pencerahan Kitabul Waba, dalam kitab tentang penyakit. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, wa laysa min 'abdin yaqta'u ta'un fihi wa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban wa ya'lamu anna lahu lam yusibhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu misla ajru syahid, atau kama qala. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa min 'abdin, dan tidak ada bahkan seorang pun di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala di saat dia berdepan dengan pandemik, berdepan dengan wabak penyakit yang merebak dan membarak, dan bila sebut berkenaan dengan disebutkan dalam matan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diimbalkan dan dicontohkan dengan penyakit ta'un, wa yaqta'una ta'un. Dia duduk dalam keadaan menghadapi penyakit ta'un, dan kemudian apa yang dilakukan, wa yamkusu fi baladihi, dia kekal diam, dia kekal menetap di tempat kediamannya, di negerinya, tanpa dia keluar daripada negerinya, dan begitu juga sebaliknya, daripada luar tidak masuk ke dalam, yang daripada dalam tidak keluar. Dan dia meningkatkan tiga elemental, tiga elemen. Dia duduk diam, tetapi dia ada tiga tunjang lagi. Yang pertama, kata Nabi SAW, setiap daripada orang yang beriman, mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, mengaku umat Nabi SAW, tiga prospek utama ni kena ada, tiga benda ni kena ada dalam diri dia bila dia beradab dengan penyakit, bila dia beradab dengan wabak, bila dia beradab dengan satu perkara yang luar daripada batas kemampuan fikir dan juga kemampuan jasad dia. Nombor satu, kata Nabi, sabiran. Sabiran daripada kalimah sabar, iaitu sabar. Tetapi kalau disebutkan dengan kalimah sabar, ia hanya satu kali sabar. Tetapi bila ditambah alif di belakang, alif ziyadah, bertukar daripada sabra menjadi sabiran, maka maksudnya sudah menjadi lebih besar. Dia menjadi maksud yang superlatif. Yang mana mungkin kalau salah tolong perbetulkan, maksud dia tu jadi lagi banyak. Sebagai contoh, bila sebut berkenaan dengan kalimah-kalimah yang lain yang Allah Ta'ala tampilkan dalam Al-Quran, contoh kalimah redha, radhiyallahu anhum wa radu'an, orang yang berada dalam keadaan diredai oleh Allah. Satu kali redha dinamakan sebagai redha. Bila banyak kali redha, daripada kalimah redha akan bertukar menjadi ridwan. Boleh faham tak? Farha bermaksud gembira, terlalu banyak gembiranya menjadi farhan. Sayyiba, jatuh menimpa, bila banyak yang jatuh menimpa, berulang penimpaan tersebut daripada satu benda tu duduk jatuh tetap dan berulang, daripada kalimah sayyiba bertukar menjadi sayyiban. Jadi pada kalimah sabra, sabar, dia bertukar menjadi sabiran, bermaksud sabar itu sabar yang banyak dan sabar di dalam sabar. Ulama muhadithin menyatakan dalam memperincikan dan mencerakinkan hadis ini, iaitu dengan mengatakan sabar yang dibawakan elemen utamanya dalam hadis yang kita bacakan kepada tuan-tuan adalah bermaksud
dua perkara utama dalam kita menyikapi dan menyantuni sabar itu, iaitu yang pertama, sabar dalam memahami ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang kita boleh rujuk tidak lain tidak bukan berdalilkan dan bersumberkan Al-Quran Al-Karim daripada surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita tampilan-tampilan jenis-jenis pecahan berkenaan dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kata Allah, manusia yang beriman, dia hasibata, dia berada dalam keadaan dia sangka dia boleh masuk dalam syurga, tadkhulul jannah, dia duk sangka kata dia boleh masuk syurga. Sedangkan kalau dia tidak diberikan ujian-ujian ini, maka belum lagi layak untuk dia menyatakan pada diri dia layak untuk masuk syurga. Antara yang pertama ujian Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-ba'sa'u. Al-ba'sa'u dalam bahasa Arab, kalimah al-ba'sa'u bermaksud satu jenis masalah yang kita memang boleh lepas. Masalah tu tak berat mana. Bahasa Arab dia bila kita sebut ada apa-apa ke, dia akan kata la ba'sa. La ba'sa, tak mengapa, tak ada apa, tak ada masalah. Okey? Tapi kalau sebut al-ba'sa'u, masalah. Cuma sifat masalah tu masalah yang paling rendah dia punya level. Bahasa lain dia sebut labas. Maksud dia tu dia boleh harum. Kita pula ambil daripada kalimah al-ba'sa'u, dia jadi lepas. Boleh lepas ni? Boleh faham? Masalah tu ada parit depan, kita nak lompat. Orang tanya kita, hang lepas tak? Kita kata boleh lepas pasal parit tu kecil. So lepas, labas, la ba'sa, sifat ambilan daripada perkataan tersebut. Jadi ujian yang pertama ini, dia mai, kita tahu dia mai, dan kita tahu dia masalah, dan kita tahu kita boleh harung dah, kita boleh lepas dah. Yang tu al-ba'sa. Bila seseorang mukmin selesai menjalani ujian yang pertama al-ba'sa'u, sifat Allah yang maha menguji akan volume up, akan meningkatkan ujian tersebut ke level yang kedua. Dalam ayat yang sama lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, selepas al-ba'sa'u datang perkataan yang kedua merujuk kepada ujian, iaitu ad-darra'u. Darra'u dalam erti bahasa yang lain, darra lebih dekat kepada penyakit, iaitu satu perkara yang menempel, melekat pada tubuh dan mengurangkan kualiti ataupun mengurangkan kemampuan untuk kita bergerak barang mungkin ataupun melakukan ibadah. Antara perkara yang kita boleh tengok di situ, antara terawal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perkataan sakit. Antara contohnya, sakit diulang sebanyak 87 kali dalam Al-Quran. Setiap perkataan itu mengikut bilangan perkataan, 87 kali Allah Ta'ala menyebutkan kalimah sakit. Penyakit pula Allah Ta'ala ulang siarkan sebanyak 30 kali. Dan antara tampilan terawal penyakit yang mula-mula muncul dalam Al-Quran mengikut masaf yang kita ada pada hari ini adalah dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-10, yang mana kita seringkali baca dan kita ingat ayatnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bahkan lebih ironinya ataupun lebih kencangnya untuk kita bincangkan, daripada 30 perkataan penyakit yang diwar-warkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, sebahagian besar daripada penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit yang merujuk kepada penyakit yang tidak mampu untuk kita capai dan gapai dengan tubuh jasad. Dia datang berkenaan dengan penyakit khauf, dia datang berkenaan dengan penyakit hazan, penyakit kita tak nampak, dia punya parut luka dan sebagainya. Manakala lebihan daripada penyakit-penyakit tersebut adalah merujuk kepada penyakit-penyakit yang kita nampak. Sebagai contoh dalam surah Al-Anbiya, tuan-tuan akan tengok kisah Nabi Ayub AS, antaranya pada kunjungan ayat yang ke-83 dan 84. Di saat Nabi Ayub AS diberikan satu down, dia bukan lockdown, Nabi Ayub masa tu down. Ujian pada Nabi Ayub adalah penyakit, yang mana penyakit ini membebankan Nabi Ayub AS. Dan sebelum penyakit itu, Nabi Ayub AS diberikan timpaan ujian yang tidak diberikan kepada mana-mana manusia terdahulu sebelum dia dan mana-mana manusia selepas daripada dia.
Antara yang disebutkan dalam tafsir, Nabi Ayub alaihissalam kehilangan 12 orang anaknya serentak pada satu masa. 12 orang anak dalam sekelip mata. Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian binatang ternaknya dan juga tanam-tanamannya semuanya hancur binasa juga dalam waktu yang bersangkutan, dekat dengan kehilangan anak. Dan dalam masa yang sama pula ditimpakan ujian darra, iaitu ujian penyakit yang melekat pada tubuh mulia Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang menyatakan ia adalah penyakit kulit dan sebagainya. Cuma daripada perkataan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala membikiskan nilai sebenar penyakit tersebut. Itu penyakit itu tidak pernah kena pada mana-mana orang sebelum Nabi Ayub alaihissalam dan tidak pernah dialami oleh mana-mana orang selepas Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kita tak boleh nak berkomentar lebih penyakit kulit ke penyakit apa ke. Cuma ada yang disebutkan ada sangkut dengan kulit dan sebagainya. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan ketika mana isteri Nabi Ayub alaihissalam bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Ayub alaihissalam, sesungguhnya engkau adalah Nabi Allah. Engkau adalah satu manusia yang saleh. Engkau adalah manusia yang baik. Kenapa tidak engkau panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta untuk diangkat sahaja penyakit ini yang menghigapi di tubuh badan kamu?" Maka kata Nabi Ayub alaihissalam dalam riwayat tersebut, "Wahai isteriku, berapa lamakah aku hidup dengan kamu?" Pada masa itu mereka hidup 27 tahun. Duduk sekali 27 tahun. "Berapa lama aku sihat?" 20 tahun. "Berapa lama aku sakit?" 7 tahun. "Wahai isteriku, sesungguhnya aku malu nak minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala untuk diangkat penyakit ini kerana sihatnya aku 20 tahun, tetapi aku baru terkena penyakit 7 tahun." Dan sampai bila Nabi Ayub alaihissalam berada dalam situasi dan posisi faham sedemikian sehingga penyakit itu membebankan kualiti ibadah Nabi Ayub alaihissalam, maka muncul pada ayat yang ke-83 surah Al-Anbiya, bila mana Nabi Allah Ayub alaihissalam fanada, menggunakan kalimah nada, maksudnya merayu, minta kepada Allah, menggunakan nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. "Wa antar Rahman Ar-Rahim, sesungguhnya engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani." Kemudian datang ayat 84 dalam keadaan sejurus selepas dia minta kepada Allah, fastajabna fakashafna lahu. Dan jawapan pada ayat 84 ini kata ulama menggunakan kalimah yang di awalnya adalah huruf fa. Mana-mana ayat dalam huruf fa bermaksud sejurus selepas. Lepas minta terus dapat. Fa tu maksudnya cepat. Fastaqimu, cepat-cepat berusaha. Fasta'inu, bila mana kita jumpa fa di depan bermaksud benda tu berlaku dengan seterusnya. Dia tidak ada jeda, dia tidak ada ruang, dia tidak ada longkang di sisinya, terus jadi. Dan benda tu berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka diberikan ijabah doa, disembuhkan penyakit di atas daun ataupun ujian mudarat yang ditimpakan. Dan kemudian bukan takat itu tuan-tuan, dikembalikan binatang ternaknya, kemudian tanaman-tanaman disubur kembali, dan anaknya. Ini yang jadi lebih utama kata sebagian ulama, sebab digandakan sekali ganda. Dia dapat semula anak dah, bukan yang mati tu dihidupkan, tidak. Isterinya melahirkan anak 12 orang sekali ganda, dapat apa? 24. Kalau kita kan jenuh buka buku merah lah, 24 orang. Ini sebagian ulama mufassir bersetuju ini adalah apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Hanya dengan duduk dalam keadaan minta kepada Allah dan tidak keluar daripada lingkungan faham bahawasanya Allah adalah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang ni, ini kaedahnya. Sebab itu bila sebut kata timpaan ujian yang kedua, kita kena sabar dan kita kena tahu benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus hadap benda tu. Antara yang kita sebutkan ini adalah sabar dalam memahami ujian peringkat kedua, darra'u. Kemudian datang ujian peringkat yang ketiga. Dalam ayat yang sama lagi 214, di hujungnya Allah Ta'ala menampilkan kepada kita sifat ujian yang terakhir ini adalah satu sifat ujian yang lebih berat daripada ba'sa'u dan juga ad-darra'u, dan menggunakan kalimah zulzilu. Perkataan al-zulzilu ini adalah imbalan daripada kalimah
Seperti mana yang kita duk baca dalam Al-Quran pada surah ataupun ayat-ayat lazim, idza zulzilatil ardu zilzalha. Kalau tengok balik dalam ayat tersebut, zilzal adalah satu perkataan yang bunyi seakan sama tetapi memberikan makna khabar yang tidak serupa. Bila kita sebut kata zalzil, ia adalah perkara yang biasa kita tengok, benda yang di atas jatuh ke bawah. Tetapi bila mana perkataan zalzil itu diletakkan baris di bawahnya zilzal, dia berubah daripada atas jatuh ke bawah kepada yang bawah jatuh ke atas, bukan naik, jatuh. Sebab itu kalimah al-zalzalah diberikan maksudnya dalam bahasa kita kegoncangan. Bisa goncang? Bila kita sebut kata goncang, kita masukkan sesuatu dalam satu bekas kotak barang mungkin, kita goncangkan, yang atas akan jatuh ke bawah, yang bawah akan jatuh ke atas. Sifatnya jatuh. Sebab memang sifat ujian ini senantiasa jatuh. Tidak ada sifat ujian yang tidak jatuh. Cumanya ada ujian yang menyakitkan dan ada ujian yang membangkitkan. Sebab itu bila kita nak memahami proses sabar di atas ketentuan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena pastikan ia melalui fasa al-ba'sa'u, ad-darra'u, al-zulzilu. Dan tuan-tuan sedia maklum, sifat ujian ini semua jatuh. Semua jatuh. Contoh, kita main masjid, jalan-jalan, hujan, terleceh, jatuh. Jatuh, bila mana jatuh, orang tanya sakit tak? Sakit. Jadi perkataan dia panggil itu jatuh, sakit. Ini kita nampak. Ada kawan kita yang mungkin tak hadir malam ni, dia pergi check up minggu lepas. Kita pun dengar kata dia pergi check up, doktor habang dia kena penyakit kencing manis. Okeylah, daripada kena kencing kawan kan, ni kencing manis. Kita dengar dia kena penyakit, apa yang kita akan kalam? Kita akan kata apa? Sesungguhnya si fulan itu telah jatuh sakit. Betul? Dia jatuh orang, dia tak jatuh, tetapi sifat ujian sakit itu memang jatuh. Boleh faham? Dan ada juga ujian yang tak sakit tetapi membangkitkan. Kan? Anak-anak muda antaranya pergi dekat mana-mana tempat, dia tengok satu markah comel kan? Dia pun rasa macam berkenan, dia pun jatuh. Jatuh apa? Jatuh cinta. Cinta itu ujian, sebab tu sifatnya jatuh. Ulama dulu mengajar kita, tak perlu hang fikir jauh, memang sifat ujian tu jatuh. Ada lagi tak jatuh yang membangkitkan? Ada. Masjid Saidina Umar Al-Khattab buat pertandingan kayu basikal sampai ke Jerlun Johor, sampai ke High Tech sebagai contoh. Patah balik, kita akan bagi hadiah pada 3 tempat pertama. Yang akan duduk dapat hadiah 3 orang. Dipanggil tempat ketiga, apa yang dia akan sebut? Diumumkan pemenang ketiga naik kepada, pernah dengar? Dia sebut apa? Jatuh kepada. Kenapa jatuh? Sebab menang itu ujian dan sifat dia memang jatuh. Sebab itu bila kita terima sebarang ujian daripada Allah, ada ujian datang dalam bentuk kejian, ada ujian datang dalam bentuk pujian. Sebab itu sifat ujian ini dia kadang-kala mengembangkan, kadang-kala menguncukkan. Seperti mana ujian yang ditimpakan ke atas Nabi Allah Yunus alaihissalam dalam peristiwa lockdown terhebat manusia di dunia. Bukan biasa-biasa, bukan terlekat, tersangkut dalam jam, bukan tersangkut dalam pasaraya, bukan kena lockdown macam kita, tetapi di dalam perut seekor ikan. Bahkan bukan sekadar dihiasi dengan penelanan ataupun peristiwa ditelan, tetapi turut bersama dalam peristiwa telan tersebut adalah kegelapan yang memayungi dan juga menyeliputi tubuh kecil Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan apa yang diulangkan, apa yang diungkapkan tidak lain. Yang pertamanya membenarkan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk beritahu dekat bini kita, bila nak bersalin hang baca doa ni, hak pak duk relax, duk kat luar, baluk okok dun bu misai bensiong gitu Tapi dia bak bini ni hang baca ni. Apa dia? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada 2 elemen besar dalam ayat ini. Yang pertama, menyatakan akidah benar di sisi Allah. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan.
Nilai Tuhan tu tadi dimasukkan, takbir urus, jajah takluk, genggam, semuanya berada dalam kuasa pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pusatkan kepada la ilaha illa anta. Kemudian apa lagi yang kita perlu bawakan untuk kita hadapkan ke hadapan Allah di saat kita ditimpa ujian? Subhanaka, sesungguhnya engkau maha suci Allah. Inni, aku ini ya Allah, kuntu minadh zalimin, tergolong dalam golongan yang zalim. Ini sifat orang saleh yang Allah Ta'ala tampilkan dalam Al-Quran untuk kita tarik dia punya kebaikan dan kita bawa dalam kehidupan sebenar. Dan bukan tunggu dalam keadaan tertentu, bahkan dalam setiap ujian yang menimpa. Naik pangkat, dapat tambah gaji, dapat tambah harta dan sebagainya. Ujian. Bahkan antara lain yang perlu untuk kita selalu sebutkan adalah bila mana berdepan dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja'. Kalimah ini namanya kalimah istirja'. Bila sebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia adalah satu perintah daripada Allah, dan dia bukan satu benda pilihan. Ia adalah benda perintah. Boleh digunakan untuk apa? Segala jenis musibah. Segala jenis musibah. Sama ada musibah yang berbentuk ujian yang menyakitkan ataupun ujian yang membangkitkan. Kalau kita ditimpa dengan ujian-ujian yang berat, kadang-kadang kematian yang lebih normalnya adalah bila mana kita gunakan kalimah inna lillah untuk kematian. Bukan tak kematian, kemalangan, isu berkenaan dengan orang sakit dan sebagainya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pinggan pecah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan pinggan pecah, tepuk di, mampu aku, bini marah. Tepawai hilang, cak tepawai hilang, mampu aku, dia kata. Ini saya beritahu selalu, kita pesan, jangan pernah minta doa matikan diri sendiri. Berapa ramai di kalangan kita duk minta ya dekat Allah SWT supaya dimatikan. Minta mati, ramai. Bila dia minta, tu duk sebut, mampu aku, mati aku. Apa benda tu? Islam tak ajak kita kata lagu tu. Islam ajak kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpakai kepada semuanya. Manusia yang tidak Islam meninggal dunia, kita dengar cerita, dapat kat kita dalam kumpulan WhatsApp dan sebagainya, tak perlu risau. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang pun hantar mesej kat bawah, dia ni bukan Islam. Yalah, dia makhluk Allah dan dia datang dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Jangan duk pi pulun, dia apa? Kristian, bubuh RIP. Yang ni punya mangkang ubi punya geng. RIP bukan sifat syarat hakikat orang iman. Itu ada disebutkan dalam kitab fahaman mereka. Rest in peace. Why sebut RIP? Nak menyatakan bahawasanya satu orang yang beragama tu bila mati, dia memang rest, tak ada benda apa. Dosa jadi macam mana? Dosa dia semua akan diampunkan. Oleh siapa? Tu Yesus tu. Yesus the Savior akan ampunkan. Maksudnya, kalau tuan-tuan tengok dalam track record perjalanan agama ini, mereka adalah satu badan ataupun satu gagasan yang banyak menerjah, menjarah, menjajah bumi umat manusia. Tidak kira iman ataupun orang yang tidak beriman, mereka akan masuk dan mereka buat bunuh dan sebagainya. Pasal apa? Bunuh pilah 4,000 orang pun, bunuh pilah 4 juta orang pun, dosa jadi guna, dosa tak ada masalah. Why? Sebab nanti bila mereka punya Tuhan turun, dosa mereka terampun. Sebab itu kalimah RIP digunakan. Kita pula pipulun tulis pula. Wal'iyadzubillah. Ia adalah pelencongan akidah secara kita tidak sedar. Malah ni tuan-tuan tahu, tuan-tuan kena jangan buat. Dan kalimah tu berhenti pada wa inna ilaihi raji'un. Jangan duk pi tambah pula Allahumma ighfir lahu warham. Tak boleh dia tak Islam. Bukan kata kita tak mau, kita tak boleh. Antara kaedah patuh taat kepada Allah adalah tidak mendoakan di atas kekufuran orang. Masa dia hidup awak hantar doa, masa hidup ni kita kena doa. Ada supervisor kita tak Islam, doa dekat dia. Sekali dia esok demam kepialu kawan tu. Semalam kami ramai doa kat hang, api. Kita doa masa dia hidup boleh doa, tapi bila mati tidak ada. Tak boleh. Sebab itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu elemen inna lillah wa inna ilaihi raji'un ada 3 benda besar kita nak kena faham. Nombor 1, kita tahu semua ni mai daripada Allah. Baik ke, buruk ke, semua daripada Allah. Al-qadri khairi wa syarri min Allah. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Semua benda mai daripada Allah. Kemudian wa inna ilaihi, dan kepada Allah juga dia akan dikembalikan.
Dan yang terakhir, wa ilaihi raji'un, hakikat faham taat iman orang yang beriman kepada Allah, dia tahu Allah itu adalah sebaik-baik tempat pengembalian. Jangan dia tak ada tiga-tiga benda tu. Bila dia sebut kalimah inna lillah, benda tu takkan dicatat sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata boleh mampu untuk diletakkan di aliyin, bahkan di tingkat langit pertama pun tak mampu lagi nak lepas. Sebab kita mengatakan inna lillah dan kita tak mentakkan percaya bahawasanya Allah itu adalah sebaik-baik tempat pengembalian, perkara ini tak pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu azulzilu, tingkat ujian tertinggi yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita yang mengaku sebagai hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah risau dalam menghadapi ujian, kerana Allah Subhanahu wa taala bila mana dia menimpakan ujian kepada kita, Allah percaya kita boleh hadap ujian tu. Tak mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala yang menyatakan sesungguhnya Allah tahu hang boleh lepas ujian ni, hang boleh hadap ujian ni. Dan di saat Allah mengatakan kita mampu menghadapi ujian, jangan kita pula duk kata pasal apa aku tak diuji ataupun aku diuji lebih daripada orang dia tak kena uji macam aku. No, bukan itu jawapannya. Di saat engkau menyatakan, bertanya kepada Allah, why me? Allah mengatakan why not? Allah kata hang boleh ni. Dan bila Allah kata kita boleh, pasal apa kita pula kata kita tak boleh? Sedangkan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita minta ujian itu diberikan kemudahan kepada kita. Bukan mudah ujian tu, tetapi mudah bagi kita untuk faham ujian. Sebab tu sabar tu. Dan bila mana berlaku pandemik ini, ramai orang yang tak sabar. Jadi saja pandemik terus pangkat panggung kepala pergi bubuh dekat China. Dia kata apa? Ni semua pasal hampa duk makan kelawar. Pasal tu jadi. Tak dan 3 minggu bang Malaysia kena lockdown. Elok kita kena lockdown, kita punya curve naik, kita punya indeks statistik naik. China mula turun. Bila mereka dah mula turun, mereka pula panggung kepala tanya kita, awak Malaysia pun makan kelawak ke? Kita nak kata apa? Sebab tu sabar, sabiran kata Nabi SAW. Bila ditimpakan ujian sabar dulu, mau relax lu. Jangan kita duk kelang kabut, duk abang kata benda ni mai daripada orang tu macam ni. Mai pula astrologer punya kitab bawa Dean Koontz bagi tahu Wuhan 300 memang dah bagi tahu tahun 81 dulu akan merebak pada tahun 2020, dan benda ni termasuk dalam konspirasi tertentu dan sebagainya. Jika benar sekalipun, jika benar, ia masih lagi termaktub dan tertakluk pada kalam kaf dan nun Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Even kalau lepa tu strategize, mereka melakukan satu perancangan yang paling teliti dan tidak ada orang yang lebih teliti daripada mereka, tanpa wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, benda tu takkan terjadi. Dan kita jangan duduk dalam nilai faham yang macam tu. Jangan duk kata ni pasal benda tu saja, bukan kena mengena dengan ujian daripada Allah. No, dia memang terikat dengan ujian daripada Allah Subhanahu taala. Kemudian dalam masa yang sama ada juga satu kelompok mengatakan yang ni hang tak usah duk buat apa. Penyakit ni dia memang mai tahun 100 tahun sekali. Pernah dengar? Baru ni. Dia jadi dulu tahun 18. Lepas tu dia jadi pula tahun 19. Spanish flu. Lepas tu dia jadi pula tahun, dah habis 19 dia jadi pula tahun 2020 dia kata COVID, Corona ni. Lepas tu bila pula nak jadi? Tahun 21. Lepas tu bila pula? Tahun 22. Lepas tu bila pula? Tahun 23. Depa ni mau jadi mau bubuh 32 bang. Tik nombor semua. Dah macamnya geng. KTM. Kuda tutup Magnum. Tak ada. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bahkan Nabi SAW memulakan dengan kalimah bismillah, dengan nama Allah. Sebab itu kalau kata in case penyakit ini sudah pun selesai, lepas daripada sebarannya, boleh dah Allah Ta'ala nak datangkan lagi penyakit lepas pada ni? Boleh saja. Bukan kata lepas pada penyakit ni, baru duk kelang kabut ni, JE ada dah di Pulau Pinang. Mula duk confuse influenza A ke chikungunya. Lepas tu cek lepas kata Japanese encephalitis, JE. Dan benda tu boleh jadi mungkin lebih berat dan mungkin lebih buruk daripada COVID-19. Cuma apa yang kita nak bawakan kepada tuan-tuan, sifat faham kepercayaan iman macam tu adalah satu perkara yang perlu dijauhkan daripada nilai iman seseorang Islam. Tak boleh dah.
Jangan duk jadi take nombor. Jangan duk jadi orang yang duk meramal, duk kata benda ni memang confirm daripada ada badan-badan tertentu yang nak spreadkan macam-macam. Sebab tu di luar sana ada dua kelompok utama yang menyikapi perkara ni. Satu kelompok, masjid tutup ke, masjid buka ke, dia tetap nak main masjid. Masa PKP 12 orang dulu, masa PKP yang tak benarkan ramai masuk, dia duk main tanya boleh dah ejah, boleh dah ejah. Seorang cukup ah. Tu imam pun kata hang ada 1000. Weh mahal, halah compound. Hang berani main. Taubat lahum dia tetap mau. Pasal dia nak juga main masjid. Walaupun masjid dah tahu kata tutup, dia nak juga main masjid. Satu lagi kelompok, hang masjid tutup ke, hang covid ke, hang kobeh ke, hang apa ke, dia punya pasal dia memang tak mau main, dan dia tak rasa pun nak main. Dan golongan yang kedua ni kita kena kuat usaha untuk doa. Bukan kita duk PT bear dia. Main masjid, kita yang main masjid duk kali tengok tak main pun depa ni. Dulu PKP satu abad masjid buka, aku akan pergi masjid. Aku akan penuhkan saf di masjid. Elok lama dah, boleh pandai buat OT channel kat rumah dah. Boleh buat ayat dalgona dah. Boleh buat apa benda, makanan-makanan tertentu. Hak duduk masa PKP dulu, masjid ke mana, surau ke mana. Dan orang yang macam ni tidak ada jalan lain melainkan kita kena minta pada Allah. Sebab kita dah dapat ruang untuk dekatkan diri pada Allah, maka kita kena minta. Tak cukup dengan salat fardu, kita tambah dalam salat rawatib kita, dalam salat awabin kita, dalam salat sunat kita, dalam salat tahajud kita. Kita minta. Dan jangan pula kita minta tu kita habis minta tengok dah, tak mai pun. Habis minta tengok dia, no need, tak perlu. Sebab kembali kepada Allah jualah nak bagi hidayah tu macam mana. Dan benda ni disampaikan oleh Nabi ketika peristiwa Taif. Bila mana Nabi SAW menyampaikan dakwah, penduduk kota Taif langsung tidak memberi ruang dan peluang. Raja pada masa tu ada 3 orang, dan salah satu daripada raja dia kata Nabi Muhammad SAW mungkin nak merampas kedudukan mereka. Maka wujud polemik memahami konsep dakwah Nabi SAW adalah satu bentuk rampasan kuasa. Maka diminta seluruh rakyat untuk menentang Nabi SAW, daripada sekecil-kecil anak sampai setua-tua manusia yang ada di kota Taif, menerjah tubuh Nabi akan batu-batu, mula dilemparkan ke atas tubuh mulia baginda Nabi SAW hingga berdarah, melecit-lecit kasut yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Paduka baginda Nabi SAW penuh dengan darah. Dan apa kata Nabi SAW? Sekiranya benda ni menyebabkan takwa semakin meningkat, menyebabkan cinta Allah ke atas aku semakin dekat dan kuat, aku rela untuk dilemparkan ke mana pun. Bahkan dalam satu kalam disebutkan dalam hadis tersebut, di saat Nabi SAW berteduh di pohonan kurma, kata Nabi SAW, sekiranya mereka tidak beriman, nescaya anak cucu mereka akan beriman. Dan benda ni bukan benda yang baru berlaku. Bahkan berlaku juga kepada Nabi Allah Ibrahim AS dalam peristiwa penyembelihan anaknya. Macam mana dia sanggup untuk menyembelih anak endanya sendiri, Nabi Allah Ismail, yang didambakan hampir puluhan tahun. Masa tu belum lagi disebutkan dengan kelahiran Nabi Ishaq daripada jalur turun Siti Sarah. Bila mana nak sembelih atas pimpinan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebabkan yakinnya kepada Allah, ditukarkan Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan kibash. Dan benda ni berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak cukup dengan itu, peristiwa Sa'i. Kita tahu peristiwa Sa'i, Siti Hajar naik ke Bukit Safa, Bukit Marwah, diulang sebanyak 7 kali dalam riwayat. Di saat bersusah payahnya seorang ibu mencari keperluan hidup air ini, dicarinya di atas bukit sana, dicarinya di atas bukit ini. Si ibu memohon pertolongan mencari rezeki itu, tetapi yang dimunculkan, yang dipancarkan air tersebut di mana? Di hujung telapak kaki mulia Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bukankah nak memberikan gambaran kepada kita, bila mana kita buat kebaikan, kadang-kadang kebaikan itu tidak melekat dan menempel pada tubuh kita yang hina ini, tetapi diberikan kebaikannya kepada keturunan kita, diberikan kebaikan kepada orang yang dekat dengan kita, diberikan kebaikan kepada kaum kerabat kita. Kenapa tidak mengambil ibrah yang sebesar ini? Bahkan perjalanan haji, perjalanan peristiwa Aidil Adha ini adalah satu benda yang memberikan nilai besar kepada umat Islam, bila mana dia memahami konsep pengorbanan itu tidak berdiri di atas pundak tubuh seorang lelaki semata-mata, tetapi digalas dan digantung ke atas tiga elemen utama dalam sebuah domestik kekeluargaan: ibunya, ayahnya dan anaknya. Ketika nak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, sekiranya Siti Hajar berada dalam kondisi yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana responnya? Pasti tidak akan membenarkan Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih.
Dan bagaimana nilai kalau sekiranya Nabi Allah Ismail tidak menerima ketentuan yang disampaikan oleh ayahandanya Nabi Allah Ibrahim AS, pastinya perkara ini tidak akan mampu untuk kita jadikan sebagai pengajaran terbesar. Sebab itu bila sebut kata ujian ini, kita kena faham semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguh-sungguhnya tempat kembali kepada Allah itu adalah sebaik-baik tempat pengembalian. Ada wa ilaihin nusyur, ada wa ilaihil masir, ada wa ilaihi turja'un. Ada tiga-tiga itu adalah memberi maksud kembali kepada Allah, dan kita tahu Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Kemudian bila sebut berkenaan ujian yang kita bawakan pada awal tadi pada tuan-tuan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita ditimpakan ujian, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tiga-tiga elemen ni kena ada bila berhadapan dengan satu masalah. Bila tuan-tuan ada berhadap dengan masalah, wasta'inu, minta tolong, bis-sabri, dengan sabar, was-salah. Tiga benda ni kena ada. Dan jangan salah satu terlepas. Wasta'inu ada dah, bersabar dah, tapi tak salat, tak boleh juga. Bersabar dah, solat dah, tapi tak minta dekat Allah. Bila mana minta dah dekat Allah, salat dah, tapi tak sabar. Habis bagi salam jenis duk usah belakang, nasi lemak, takkan tak ada apa-apa kan? Takkan tak ada apa-apa ni. Habis semayang apa semua, tengok dalam WhatsApp, tak masuk lagi ni, mayang lah. Tuan-tuan relax. Tiga benda ni kena jalan serentak. Dia tak boleh main mana satu dulu, dia kena tiga-tiga ni kena sama-sama. Takkan mungkin tak muru nabil ma'ruf sebelah, tidak. Dia kena wa tanhauna 'anil munkar. Dia kena kepak buat ma'ruf, kepak tinggalkan kemungkaran, kena sekali. Kalau tidak, burung tu duk pusing kot tu kan. Dia akan jadi satu orang yang tidak berjumpa makhraja, jalan keluar. Yang kedua daripada hadis yang kita sebutkan sikit saja, muhtasiban, banyakkan muhasabah diri. Bila sebut kata muhasabah diri, kita kena tahu bahawasanya ada kecurangan, kekhilafan pada diri kita menyebabkan Allah Ta'ala timpakan bala ini. Tidak diikat pada mana-mana orang. Semua orang ada potensi syurga, kita belum tentu. Kena ada nilai ni. Masuk ke rumah Allah, pergi ke mana-mana tempat, tengok mana-mana orang, kita katakan pada diri kita, dia ni ahli syurga, dia ni ahli syurga, aku belum tentu. Ingatkan selalu. Bila mana benda tu terkalih, syurga jauh pada kita. Tapi kalau kita kekal macam tu, syurga insya-Allah dekat dengan kita. Kalau kita keluar, kita dok mak depa ni, aku tengok muka betul dah, dia ni neraka. Habis neraka ni, dia ni neraka jahanam. Kau nelot tu punya nak abang kata teruk kan, dalam neraka jahanam kau nelot pula. Tu yang kita janganlah jadi orang yang menerakakan orang. Jangan. Nabi SAW tampil kepada kehidupan kita 1400 tahun lepas. Usaha Nabi apa dia? Tak lain tak bukan mengajak manusia menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba 1400 tahun lepas pada kewafatan Nabi SAW yang mulia, kita pula kerja apa? Menerakakan orang. Dia ni neraka. Habis tu kerja Nabi siapa nak buat? Kerja Nabi adalah menunjukkan jalan syurga dan senantiasa merasakan semua orang layak syurga. Tapi kita pula eksklusif. Kita kata tak, yang ni kami jenis memang ahli syurga lah. Bukan. Wallahi tuan-tuan, jangan ada perangai macam tu, dan minta daripada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan yang terakhir, maka kataballahu lahu, semua benda dimaktubkan oleh Allah Subhanahu taala, dan orang yang duduk dalam keadaan memahami konsep ujian, sabar dalam ujian, muhasabah diri ketika ujian, dan dia meningkatkan akidah di sisi Allah Subhanahu taala dengan menyatakan, memandukan diri dia bahwasanya semua ini memang benar daripada Allah. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Orang ni tadi dia menyatakan tidak ada kebaikan melainkan kebaikan daripada Allah, tidak ada kesialan, kemalangan, penyakit, wabak, balak, bencana, semuanya melainkan ia juga datang dari Allah, dan Allah adalah Tuhan yang satu-satunya. Maka orang ni tadi akan mendapat misla ajri syahid, dia akan mendapat pahala di sisi Allah seperti mana pahala orang yang mati syahid, walaupun dia tak mati. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang sedemikian insya-Allah. Amin. Dan akhir kalam tuan-tuan, mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian, terima kasih juga atas jemputan, terima kasih kepada staf pimpinan Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab Taman Desa Aman Karangan. Dan moga-moga pertemuan kita Allah Ta'ala berikan keberkatan, pertemuannya dan perpisahan kita juga penuh dengan keberkatan. Kalau ada kekasaran bahasa, terguris bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersandarkan dari Nabi SAW, al-qadr khairi wa syarri minallah. Pun begitu, manusia tidak dapat lari pada kesilapan. Justru mungkin ada kesilapan dan juga kekhilafan yang terkeluar terkalam daripada lidah lemah dan hina saya ini,
Dan kata Nabi SAW, al-insan la yakhru minal khata' wa nisyan, manusia tak akan dapat lari. Jadi kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan, kekhilafan mohon tolong leburkan. Dan kita kutip kalam ulama yang selalu kita kongsikan, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.